Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nak live sekejap. Sebenarnya tak sempat nak live hari ni, tapi rasa ada masa, kebetulan ada masa untuk kita live. Maka ini rezeki lah, rezeki kita dapat live bersama-sama. Khabar semua. Malam ni saya bersama dengan Alif Sata, كيف حالكم؟ Apa khabar semua? Malam ni kita ngaji ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Baru boleh Ustaz. Ya, Alright. line ni dia jealous dengan kita. Line ni ada Itulah line ni dia, jealous. Masya-Allah. Kita nak sembang tadi pun tak sempat nak pual lah Ustaz. Allahu akbar. Ustaz makan apa tadi? Makan malam tadi? Tak makan lagi. Alamak, bahaya. Patutlah ni runcing ni saya tengok ni. Itulah kena kurang-kurang makan sikit malam. Macam mana Ustaz ni dengan kuarantin ni Ustaz punya 12-13 hari nak okey tak? Masa ni satu hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita sama-sama. COVID-19 ni membuat kita ni sebenarnya satu benda yang boleh kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memang itu wabak kan, tapi kita berterima kasih kerana COVID ni lah yang membuatkan kita ni bersama dengan family, bersama dengan keluarga. Kalau tak kita ni sibuk shooting sana, bekerja, bersorak sana sebagainya kan. Betul. Dan selama ni kita, macam sekarang ni memang waktu yang Allah bagi untuk kita betul-betul fokus lah kan. Ini udah nak dekat dengan bulan puasa ni. Kita selalu fikir waktu puasa je nak beribadah kan. Sebenarnya ini intro buat sementara Ramadan. Selalunya maknanya ini mukaddimah, latihan. Kalau orang nak main bola ni latih dulu ya sebelum masuk dalam dalam padang tu, kita nak latih dulu supaya kita tak krem nanti kalau kita main mengejut dia krem. Ibadah pun sama juga. Tanyalah Alif, Alif nak mesti Alif lagi lah berpengalaman ya, kayu basikal dan sebagainya kan. Saya pun tengah tunggu juga ni Ustaz kata nak kayu basikal dengan saya ni. Itulah. Tak terkayu-kayu kita ni. Aduh, semalam saya tengok Ustaz punya kelas malam tu sampai tengah gelak saya yang waktu Bilal tu jadi imam tu. Azan. Ya. Banyak peristiwa ya, semangat tu. Bila semangat terlalu lebih pada had dia, bahaya tau. Itulah pasal. Okey Ustaz, hari ni kita nak sambung ngaji surah Al-Mulk kita. Ya. So selama sejam ni kita belajar sama-sama Ustaz Okay, all the followers. Boleh. Semua followers Alif yang sekarang sedang menonton daripada Instagram Alif ni. Assalamualaikum and jom kita belajar ngaji sama-sama. Hari ni kita belajar ni kita dah 2 hari tu turut Ustaz kan? Alhamdulillah. 2 hari. Ni malam yang kelima. Bagi saya malam yang kelima live. Oh, malam kelima Malam kelima. Malam ni sebenarnya tak live tapi kita terpaksa live juga. Kerana kebetulan malam ni ada pergi masjid kerana ada urusan tentang zikir munajat untuk malam esok kan Selangor bermunajat. So ada buat rakaman sikit, alhamdulillah selesai rakaman zikir dan doa-doa yang akan disampaikan oleh sahabat fadilah Ustaz Muhammad Farhan Wijaya, Imam Besar Masjid Selangor. Dan ada perbincangan sikit antara saya dengan Imam Besar untuk kita Selangor bermunajat lah esok insya-Allah, dan seluruh Malaysia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua maintain sentiasa istiqamah untuk doa jangan putus ya, doa jangan putus
tidak ada dah benda yang paling baik ialah doa. La yuraddul qada illa doa. Maknanya kita akan tolak bala itu dengan doa kita. Kemungkinan daripada kalangan kita ni yang 1,400 view yang melihat kita ni, mana nak tahu daripada kalangan kita ada yang wali-wali yang berdoa yang amin dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kemungkinan doa imam tak dimakbul tapi doa alif dimakbul, kita tak tahu. Ini doa. Soal doa ini kita tak tahu. Kita yang penting kita doa. Betul Ustaz. Betul. Jom, Ali tak sabar-sabar nak belajar ni Ustaz. Suara saya clear ke? Clear, okay. Saya dengar clear. Okay. Alhamdulillah. Semua orang okay kan? Semua orang okay? Everybody can hear us well? Semua orang boleh dengar? Ada rasa memang boleh. Alhamdulillah Ustaz. Okay, boleh. Jom Ustaz. Baik. Kita nak ngaji macam mana ni? Cuba bagi tahu sikit. Alif nak macam mana? Nak buat macam maksudnya nak ngaji saja ke? Kita nak betul-betul sikit-sikit ke? Nak dengar bacaan sahaja? Macam mana saya tak tahu. Jadi sebenarnya kami tidak berbincang lebih dengan akhi Alif. Kita terus kata semangat tu nak live, terus live. Tak ada kata nak. Betul, dia tak ada plan apa-apa. Ada rasa mungkin kalau kita ikut Alif lah kan. Kalau Ustaz boleh kita belajar satu ayat kan. Lepas tu Ustaz kalau boleh cerita sikit tentang surah Al-Mulk ni. Mesej-mesej dia ke mungkin ataupun kita boleh mengaji, Alif boleh baca sikit ke. Betul Ustaz boleh baca sikit ke. Lepas tu kita macam ni. Saya cadang Ustaz baca satu ayat, Alif baca terjemahan. Boleh? Lepas tu Ustaz kupas sikit tentang tajwid yang kesilapan majoriti masyarakat kita yang daripada kalangan tak kira orang awam, daripada kalangan artis, daripada kalangan kita manusia ni tak kira Maknanya kesilapan dalam baca Quran bukan pasti kata orang Arab tu betul. Tak. Orang Arab pun sama. Kalau tak belajar memang tak pandai baca Quran. Seperti saya rasa kita orang Melayu lagi lebih hebat pada orang Arab. Sekiranya kalau kita belajar. Sekiranya kalau kita tak belajar, kita sama dengan orang Arab yang awam. Tapi kalau orang Arab yang belajar, kita kena belajar bagi sama dengan dia, kita kena belajarlah. Kalau kita nak seperti imam bacaan qari-qari, kita kena belajar step by step. InsyaAllah kita boleh nanti. InsyaAllah tidak mustahil. Okey Ustaz. Malam ni saya akan bagi tips, beberapa tips dan insyaAllah selepas ni kita akan rasa hati rasa tenang, rasa macam berani nak baca Quran Alif. Ataupun saya boleh baca, lepas tu Ustaz betulkan. Baik. Itu yang kita nak tu. Boleh. Saya nervous ni bila dah tengok nombor makin ramai pula 1,600 orang tengah tengok ni, nervous lah Ustaz. Allahu Akbar. Boleh insya-Allah boleh. Sila Alif. Alif baca, Ustaz betulkan. Okey. Ustaz bagi yang lagu yang simple tu, yang apa Syekh Mahmud punya lagu yang simple tu macam Ustaz? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Okey, ayat pertama kita kupas sikit. Okey. Cuba Alif baca syai'in semula. Wa huwa ala kulli syai'in. Di sini Alif kurangkan tasydid dia, sabdu dia kurangkan. Wa huwa ala kulli syai'. Tak ada kulli syai' macam nak sabdu, tak ada. Kulli syai' terus direct masuk pada shin. Terus direct masuk daripada shin tu. Kulli syai', tak ada kulli syai'. Kulli macam melompat sikit tak? Kulli syai' terus direct dah. Kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Lepas tu ra di hujung tu Alif, tebal ke nipis ini? Ini kena nipis. Ya, nipis. Tapi Alif baca tadi macam nak tebal sikit-sikit. Turunkan sikit. Down sikit. Syai'in qadir. Qadir. Nipis. Bukan tak. Kita ke bawah sikit.
Ra, ri. Qadir. Dia macam baris bawah. Sebelum ra tu baris bawah. Jadi kita kena bawah, kita landing ra tu. Jangan ke atas. Qadir. Salah. Qadir. Macam tu kita turun. Qadir. Syai'in qadir. Okay? Dir. Okay? Qadir. Nipiskan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai. Tak ada sabdu. Maknanya alif macam tadi. Kulli syai'in qadir. Kulli syai. Kulli syai'in qadir. Jangan kulli syai macam lama sikit, macam landing sikit atas shin tu tak. Kita direct terus. Kulli syai sebab lam baris bawah. Lam sabdu baris bawah. Kulli shin baris atas biasa, tidak ada sabdu atas shin. Maknanya kita baca ala kulli syai, bukan kulli syai. Terus cepat. Maksudnya alif cepatkan sikit. Masukkan sikit cepat. Kulli syai. Yes. Kulli syai'in qadir. Okay, syai'in tu dengung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, ra nipis kan? Jadi muslimin-muslimat rahmatnya. Ra di sini harus kita nipiskan muslimin-muslimat. Sekiranya kalimah yang kita baca di akhir ayat, barisnya sebelum ra tu barisnya baris bawah seperti kabir, saghir, qadir, basir, semua yang bunyi bawah tu kita kena nipiskan ra. Kita tak payah duk ragu-ragu dah. Aku nak baca tempal ke nipis ni tak. Asal baris bawah, ra tu mesti nipis. Itu sifat ra. Sifat ra kalau dia baris bawah, dia mesti kena baris rendah. Maknanya kena bunyi dia nipis. Nipis. Qadir. Qadir. Okay. Senyum. Kalau tak ada gusi pun tak apa. Senyum je. Kalau tak ada gigi, ada gusi pun tak apa. Nampaknya ya. Tak ada orang yang tak ada gusi ke Ustaz? Sorry, tak ada gigi pun tak apa. Yang penting baca Quran ya. Betul. Kalau ada gigi cantik pun kalau tak baca Quran, rugi. Betul tak? Betul. So, sekali lagi Ustaz. Okey, Alif ulas sekali lagi. A'udzubillah. Ustaz nak dengar Alif baca a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan pun alif jangan tekan atas ta. Syaitan biasa syaitan. Jangan syaitan. Jangan kita macam loading sikit, jangan kita lambatkan sikit. Syaitan terus masuk syaitan. Jangan syaitan, tak nak. Syaitan sebab ta tidak ada sabdu sini. So terus masuk pada syaitan. Syaitan. Syaitanir rajim. Ya. Tabarakalladzi biyadihi. Lembutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ra nipis tak? Tak cukup nipis tu kan? Kurang nipis tadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Qadir. Senyum ya. Qadir. Okey. Ya. Okey. Alladhi Alif baca terjemahan sikit. Terjemahan surah ayat pertama tadi. Okey, alamak saya ni cuma bahasa Inggeris tak? Apa terjemah bahasa Inggeris apa? Ramai semua masalah semua yang tengok ni. Okey. Alright. Daripada Itali pun semua ada ni. Translation. Blessed is he in whose hand is dominant and he is over all things competent. Baik. Sambung ayat kedua.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okey. Ayat yang kedua, cuba Alif baca dua kalimah ayat kedua. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Okey. Allazi khalaqa, itu sini dua harakat alif ya, kita tak boleh lebih tau. Jangan lebih. Ada setengah orang dia baca allazi khalaqal mauta. Dah pergi 3 4 harakat tu. Allazi khalaqa. Dia tak baca allazi khalaqa. Jarak dia kita kena ada tempo Maksudnya kita kena allazi khalaqa. Dua je. Tak boleh nak lebih. Kalau lebih sudah jadi mad lain pula. Contoh, tangan kanan kita tunjuk, tangan kiri kita allazi khalaqa. Jangan setengah orang baca allazi khalaqa. Dah pergi 3 harakat alif. So itu membawa kepada mad lain pula. Sini namanya mad asli Mad asli tak boleh lebih pada 2 harakat. Okey. Allazi khalaqa. Alif baca betul tadi. Cuba ulas lagi. Allazi khalaqa. الذي خلق الموت والحياة Okey, alif cepatkan sikit. Allazi khalaqa. الذي خلق الموت والحياة. Okey. Khalaqa. Allazi khalaqa tu betul dah. Al-mauta tu alif macam cepat sikit tau. Allazi khalaqal mauta. Lam tu jelaskan. Allazi khalaqal mauta. الموت الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة. Ya, okey betul. Allazi sekali lagi. الذي خلق الموت والحياة. Alif laju sangat masuk atas al-mauta tu. Atas lam. Alif lamakan sikit. Allazi khalaqal mauta. Lam, alif jelaskan lam dulu. Khalaqal mauta. Cuba sebut. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tadi alif laju sikit. Alif kena lambatkan sikit tadi. Cuba sekali lagi. Okey. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu akbar. Ayat ni sangat menginsafkan kita. Okey, lagi. Wa huwal azizul ghafur. Okey. Ra di sini, macam mana bunyi ra di sini? Tebal. Tadi ra yang ayat pertama tadi nipis. Ra yang ayat kedua tebal. Okey, bagus. Tebal. Maknanya muslimin muslimat di luar sana, ra mengikut baris. Kalau baris sebelumnya baris depan, baris atas, kita kena tebalkan ra. Jadi ayat yang kedua ni, alhamdulillah kita baca dah dengan selamat. Ustaz tak nak hurai lebih, kita ambil yang basic saja. Ambil yang basic, kita dengar daripada Akhi Alif baca macam mana. Dan saya harap daripada luar sana, sahabat-sahabat Alif dan sebagainya, saya tahu kalangan-kalangan artis-artis ramai yang di rumah, yang duduk di rumah bersama dengan family sambil-sambil kita mengaji. Allahu Akbar. Untung kalau kita ni, data kita ni, kita bayar data kita ni memang lillahi ta'ala. Maksudnya, bila di akhirat esok, ditanya data internet kita buat apa? Kita jawab, internet saya ni mengaji. Boleh jawab dengan hati yang tenang. Seandainya kalau kita pergi ke tengok cerita-cerita benda-benda yang merepek, benda-benda yang membuang masa, kita tidak memberi sumbangan pada kita segan nak menjawab macam mana. Jadi alhamdulillah, terima kasih mana yang nonton malam ni. Saya yakin ramai di luar sana nak mengaji juga juga. Apapun kita bertalaki ni satu perkara yang kita share pengalaman. Dan nak beritahu Kak Alif, Ustaz pun masih lagi berguru ya. Maknanya bukan kita ni sudah jadi imam ke, dah jadi guru, dah cukup, tak nak bertalaki berguru lagi tak. Saya kalau datang Imam Mekah, datang Imam Madinah, Syekh mana datang, kita mesti menuntut lagi. Tunjuk kelemahan.
Bukan kita sengaja buat salah dalam bacaan alif. Maknanya kita tadah ilmu sama dia. Kita tengok dia. Jangan kita cerita kita ni imam. Tak, kita low profile. Jumpa dengan Syekh. Saya nak baca Fatihah sikit boleh tak Syekh? Tengok Syekh tu nak tegur di mana. Sebab kesilapan kita inilah yang membuat kita ni sampai mati kita tak akan lupa lagi. Betul tak Alif? Betul Ustaz. Benar-benar. Tapi kalau kita tak talaki, sehari demi sehari, sehari demi seminggu, seminggu demi sebulan, setahun tengok-tengok kita dah pencen dah, kita dah tua, dah berusia. Ketika tu kita pun dah punya nafas kita pun dah tak kuat, badan kita pun dah tak kuat, baca Quran pun menggigil. Jadi ketika tu kita dah menyesal. Apapun yang ada dengan saya sekarang ni, dengan Ustaz, dengan Alif semua malam ni, saya yakin kita ni tak termasuk pada golongan orang yang terlambat. Alhamdulillah lagi masih diberi hidayah dan taufik, beri masa kita dapat belajar malam ni. Saya yakin sekurang-kurangnya dalam 1,800 view ni, bagi saya bukan nak kita ni nak bangga kata ramai kasi kita. Kita nak keberkatan tu masuk dalam jiwa yang hadir pada malam ini. Kemungkinan hidayah tak dapat malam ni. Hidayah dapat besok. Hidayah dapat sebab hidayah ni bukan milik kita Alif. Hidayah ni milik Allah. Kita ni saja nak bagi jalan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana dekat dengan Al-Quran. Jadi dengan bacaan Alif, saya yakin ramai lagi di luar sana rasa macam ya Allah, nak juga peluang ni nak belajar Al-Quran. Sebab kalau tak COVID-19 ni, saya yakin memang susah kita nak buat live macam ni Alif. Betul tak Alif? Betul. Memang sukar lah. Sama-sama kawan-kawan pun jarang jumpa dan Ustaz pun jarang buat live macam ni. Kali ni 5 malam berturut-turut buat live. Selalunya kita pergi ceramah mana-mana pun jarang kita nak buat live. Sebab apa? Sebab kemungkinan insya-Allah selepas ni Ustaz akan buat live lah. Sebab kita rasa macam di luar sana ramai lagi daripada kalangan peminat-peminat kita yang nak belajar Quran tapi sibuk Betul. Jadi Alif ayat yang kedua baca terjemahan sikit. Terjemahan dia. He who created death and life to test you as to which of you is best indeed, and he is the exalted in might, the forgiving. Allahu Akbar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang ciptakan mati dan hidup liyabluwakum. Allah Ta'ala nak menguji saya, nak menguji Alif, nak menguji sahabat-sahabat di luar sana daripada kalangan-kalangan para pengaji, pelajar-pelajar, artis-artis, abang-abang, adik-adik di luar sana, sahabat-sahabat kita semua sana, semua atas muka bumi ini akan diuji. Jangan kata tak kira ni ujian ni bagi orang yang tak bagus saja. Tak. Ujian ini sebenarnya untuk kita semua. Bila diuji, Tok Imam pun kena, Tok Qadhi pun kena, tak kira siapa atas muka bumi ini, semua akan kena. Tengok wabak ini. Wabak ini tak kira siapa dah. Imam duduk kat rumah juga. Kecuali hari-hari yang terpaksa nak pergi masjid, kena pergi masjid. Itu pun pergi seorang-seorang. Maknanya tak kira orang alim ulama, tak kira siapa. Bila Allah Ta'ala uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mengerjakan amal ibadah yang baik. Maknanya kita ni dengan COVID-19 ni, Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kesedaran untuk kita kembali kepada jalan Allah dan sunnah baginda SAW. Kalau tak COVID ni, kita tak baca Quran. Kalau tak COVID ni, kita tak duduk di rumah. So banyak benda yang kita dapat insaf. Ustaz Zee berasa macam Allahu Akbar. Sering kita berdakwah di luar sana, anak-anak pun tinggal. Tengok-tengok anak dah besar, Alif. Anak-anak dah besar. Besar dengan mak pun tak sedar. Ibunya pun tak sedar, terbesar bila lah anakku ni. Macam Alif kan. Keluar tengok-tengok besar dengan uminya. Tapi Alif pun Alhamdulillah bersama anak-anak hari weekend. Itu satu perkara yang nikmat. Ada orang langsung bekerja dalam laut, berbulan-bulan tak balik Alif. Tengok-tengok anak dah besar dan sebagainya. Jadi yang mana ada bersama dengan keluarga, ya Allah nikmat besar. Allah Ta'ala uji kita ni. Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala sebut dah. Liyabluwakum. Allah Ta'ala nak uji saya, nak uji Alif dan sahabat semua. Siapa yang buat amal ibadah yang baik. Maka atas ujian ini, jangan kita sedih, jangan kita kecewa. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita ni kembali kepada Allah. Selepas ni, kalau dah buka masjid, besok dibuka masjid, jangan tak pergi masjid lagi dah. Sekarang ni kita dah rindu dah masjid. Betul tak Alif? Betul. Tengok masjid, nangis. Ustaz tengok masjid, nangis. Nak pergi, tak boleh, tak pergi. Tapi dulu masa masjid terbuka untuk kita datanglah masjid. Bilal pun azan sampai nak keluar usus. Tak datang-datang jemaah. Azan sedap macam mana pun tak mau datang. Allahu Akbar. Hanya pergi Mekah sahaja bersemangat. Tapi bila balik Malaysia, balik ke kampung, balik ke negara kita, dah tak pergi masjid dah. Ramai pada kalangan kita. Minta maaf Ali, Ustaz cakap terang.
Betul Ramai Ustaz. pada masyarakat kita kalau pergi Mekah tak miss satu waktu pun di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah, Betul Masjidil Ustaz. Haram. Tapi bila balik kampung kita, masjid kampung kita depan dengan rumah kita, tak pernah Tak pergi pergi masjid pun. itu. Ni ujian Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita. Selepas ni, kalau Allah Ta'ala bagi pada kita peluang lagi insya-Allah, diberikan kepada kita kesembuhan wabak semua ini, jangan tinggal rumah Allah. Imarahlah rumah Allah ini. Kesian Kak Bilal, kesian Kak Imam yang menunggu kita nak semaya bersama-sama. Kita tak nak dengar seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka rugilah kita, Alif. Jadi Betul. ayat yang kedua ini memberikan kepada kita keinsafan bahawa kita ni semua manusia atas muka bumi ini akan akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan golongan orang-orang yang bersabar. Okey. Seterusnya. Ayat ketiga, surah Al-Mulk. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور. Okey. Ayat, cuba sebut awal ayat tadi, Alif. الذي خلق سبع سماوات. Okey, di sini Alif jangan tekan atas sab'a. Khalaqa sab'a. Khalaqa sab'a. خلق سبع سماوات. Jangan mensabdukan sad, sin. Khalaqa sab'a, khalaqa sa, khalaqa sa, khalaqa sa. Jangan khalaqas sa, khalaqas sab'a, khalaqa sa. خلق سبع سماوات طباقا. Ti. Kita kan tanwin baris bawah ta tu berjumpa dengan ta. So ta yang pertama tu nipis, ta ti tin. Yang kedua ta besar kan? Sab'a samawatin ti. Ti. طباقا. Ti. Tati. Ti. Maknanya nipis, tebal terus. Dengan kadar dengung dua harakat. طباقا. Yes, bagus. Okey, sekali lagi. Ulang ayat ni. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Okey. Dengung dua harakat sebab tanwin jumpa dengan ta. Maka di sini ikhfa kan? Dua harakat. Ti. Tibaqa. Okey. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Okey, bagus. Tibaqa. Okey, bagus. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Okey. فارجع البصر هل ترى. Di sini farji'il basara. Ha dada dada. Ha. Jangan pedas. Tadi Alif baca pedas tadi. فارجع البصر هل ترى من فضور. هل ترى من fu. Sebut macam ni. Hidung kita dengung, mulut kita standby harf al-fa. Huruf fa. Min fu. فضور. Tatitu. Futur. Tebal. Futur. Okey, sekali lagi ulang ayat ni. فارجع البصر هل ترى من فضور. Okey, futur. Tati. Tebal sikit. Futur.
Ha. Sekali lagi. فارجع البصر هل ترى من فطور. Okey, bagus. And who created 7 heavens in layers? You do not see in the creation of the most merciful any inconsistency. So return your vision to the sky. Do you see any breaks? Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Ayat ni kita tak perlu hurai. Saya yakin ramai yang faham apa yang Alif terjemahkan tadi. Saya harap kita sama-sama ya, yang buka Quran kat rumah tu tengok terjemahan bahasa Melayu sendiri, sebab Ustaz pun bahasa Melayu pun agaknya kurang mahir. Takut silap tafsir nanti tak berapa nak seronok pula. Jadi surah Al-Mulk ni sebenarnya kelebihan keistimewaan surah Al-Mulk ni menjauhkan kita daripada seksa kubur. Jadi kalau boleh tiap-tiap malam Alif, kita nak tidur paling-paling kurang kita dengar surah Al-Mulk. Bagus. 30 ayat pun bukan lama pun kan. Tu pun tak sampai nak dengar habis Alif dah lena dulu dah. Dah berdengkur dah. Subhanallah. Kalau dengar lagu, 4 lagu tak kisah. Bila dengar Quran, 3 ayat dah pensan dah lena dah. Subhanallah. Silap. Cuba kita sama-sama ya, Ustaz dan kita semua. Cuba paling-paling kurang kita dah ada smartphone, dah ada internet, ada YouTube. Kita dengar surah yang Al-Mulk ni mengikut selera masing-masing. Kemungkinan Alif suka Syekh Mishari. Kemungkinan saya suka Syekh Imam lain. Kemungkinan akak minat dengan Syekh lain. Kemungkinan abang di luar sana minat dengan Syekh lain. Mengikut selera masing-masing. Kita tak boleh paksa sesiapa. Yang paling kurang dengar surah Al-Mulk sebelum nak tidur. Dan baca ayat kursi dan zikir-zikir sebelum nak tidur. InsyaAllah Allah Ta'ala jauhkan kita daripada seksa kubur, insyaAllah. Okey? Seterusnya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey. Baca sikit 2-3 kalimah, Ustaz nak dengar. ثم ارجع البصر Di sini Alif pastikan thumma tu betul dah. Mim yang bersabdu ni berapa harakat kita kena dengar Alif ya? 2 harakat kan? Ya, 2. Tadi Ustaz dengar Alif baca macam 1 harakat setengah. Setengah lagi balik kampung. Sedangkan Ustaz punya perumpamaan tu kadang-kadang saya nak tergelak Ustaz. Sedangkan kerajaan tak bagi balik kampung, balik ikut kampung dekat balik ikut kampung. Yang setengah saat tu Ustaz. Aduh, setengah saat apa tak boleh, tak dibenarkan, tak boleh. Dah blok banyak tu, nak jawab semua dah blok tu. Okey. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Nipiskan sin dengan ra, okey? خاسئا وهو حسير. Okey. Hasir nipiskan ya. Ada yang tegur dalam komen tu, dia kata first time dengar harakat 1 harakat setengah. Alif. Dia orang yang followers ni pun memang kuat mengusik ni sebenarnya Ustaz. Tak bukan. Setengah lagi balik kampung tu. Itulah maksudnya dia macam ni Alif. Dia mengikut Ustaz cerita pengalaman ya. Bagi Ustaz ni sebagai kita ni guru kan. Guru bukan kita ni tegas, bukan kita ni syadid. Kita nak mengelahirkan orang yang kemas dalam bacaan. Bukan kita nak pada bacaan tu lonak, bacaan tu sedap, tapi tajwidnya tak berapa nak sedap. Kita nak umpama kereta. Kita beli kereta sport, cantik dah. Tapi kita make up, kita touch up sikit. Tambah sport rim. Daripada sport rim 18, tambah 20. Nampak tak? Sedangkan 18 tu paling sedap. Nak naik juga 20. Padahal 20 tak sedap naik pun. Goyang-goyang kita kan. Dengan boroi kita, dengan boroi perut kita. Jadi umpama bacaan kita Alif, kita kena touch up dalam bacaan kita. Salah yang Alif salah tadi, 1 harakat setengah tu bukan salah yang besar.
bukan salah yang merubahkan makna. Hanya sekadar dengung saja yang kurang. Itu dinamakan lahnul khafi. Salah khafi ni kesilapan yang ringan. Yang salah dengung kurang 2 harakat, panjangnya kurang, itu sebagai lahnul khafi. Lahan yang boleh diterima, tidak membatal dalam solat. Okey, tapi kalau boleh kita kena belajar jugalah. Harus kita kena, bila kita nak baca surah dalam solat kita jadi imam, confirm kita nak imam tu baca dengan tajwidnya yang sempurna. Ada daripada kalangan yang jadi makmum kita, dia pandai tajwid. Maka dia kata, I respect lah imam ni tajwidnya, dia tak miss pun. Semua dia bagi hak dia. Dia tacap elok je semua. Suaranya bagus. Macam Imam Mekah, Imam Madinah, Alif kan? Kita dengar kan? Betul. Sedangkan ada juga kadang-kadang salah juga Imam Mekah, Imam Madinah, ada juga yang salah. Tapi kita itu semua manusia. Kadang-kadang kita ni, bila jadi imam, dia jadi bela, Alif. Dia bela, tak jadi gelap, tak nampak apa. Itu kadang-kadang biasa berlaku. Dan Imam Mekah Madinah pun ada kesilapan juga. Tapi apa perlu kita hidup dalam hidup kita ni? Belajar daripada kesilapan kita. Jangan jadi hamba yang ego. Hamba yang tidak nak tadah ilmu. Ai ni orang besar kampung ni. Mana boleh tadah ilmu kepada budak-budak kampung ni. Ni budak-budak kecil dulu ni. Cucu aku, peringkat cucu aku. Mana aku boleh mengaji dengan dia? Sudah kita ego dengan dia, hilang dah ilmu bersama. Kita nak ambil tadah ilmu sama dia. Jadi mana yang kita silap sikit sebanyak tu, itu dinamakan lahan. Ada kalau lahan sikit yang nipis tu Alif, dinamakan lahan jali, lahan khafi. Maknanya kalau silap kurang yang kita kata tadi, satu harakat setengah tu. Tidak ada masalah. Tapi kalau boleh, mengikut tempoh kita baca Alif. Kalau Alif baca tempoh laju, okey je. Tapi kalau tempoh Alif baca lambat, macam Alif nyanyi kan? Nyanyi pakai tempoh lambat. Yang main tu pun kena lambat juga. Main kompang Kalau kompang boleh. Okey kan? Dia kena ikut. Kalau Alif lambat, dia pun kena lambat dah. Kalau dia laju, macam mana dia nak ikut Alif? Betul. Betul tak? Dia kena serasi dengan bacaan kita. So, dengung pun sama juga. Dengung pun sama juga dengan bacaan kita. Contoh kita baca. Okay. Kalau kita baca Tarannum, dia lain. Tarannum dia lagi punya tempoh, dia punya jarak dia lagi jauh tau. Dia punya delay dia lambat sikit. Maksudnya dia punya tempoh dia tak laju. Sama dengan imam. Dia kurang laju. Kalau Tarannum ni macam orang qari kan. Dia baca ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. Dia lambat sikit. Dia delay sikit. Situ kalau kita kira dengan bacaan normal dah pergi 3 harakat Alif. Bukan 1 harakat setengah. Tapi kalau kita baca laju, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Contohnya salat tarawih di Mekah bersama dengan Syekh Mahir Al-Mu'iqli kan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dia tak ada kata nak lebih-lebih tak. Macam Alif baca tadi, memang dah betul dah. Cuma kita nak bagi tahu kepada muslimin muslimat di luar sana, harus kita kena dengung paling kurang 2 harakat. Tapi kalau kita kurang sikit sebanyak tu, itu benda yang bukan luar pada jangkaan kita. Kita boleh praktis lah, kita tak masalah. Okey? Summa ruji'al basara. Kat mana Hafiz Alif sampai tadi? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey, bagus. Hasir. Okey, bagus. Pedaskan dia lagi, hasir. Nipiskan dia lagi. Nipiskan lah, sama hasir. Dah okey dah hasir. Cuma peringatan pada kita semua kena nipiskan. Kena nipiskan ya. Okey. Okay. Then return your vision twice again. Your vision will return to you humbled while it is fatigued. Kalau maksud Arab dia macam ni Ustaz? Apa dia? Maksud yang ayat keempat ni.
Maksud dia. Sumarji al-basara karratain yang khalib ilaika al-basara khasya wa huwa hasir. Ustaz Terjemahan terangkanlah dia kepada Ustaz tak berapa kami. nak ingat. Return your vision twice again. Kira berpalinglah dua kali. Your vision will return to you humbled while it is fatigued. Jadi apa ni kita tengok ada terjemahan masing-masing yang terjemahan, sebab kalau kita nak kupas dia panjang cerita. Kupasan dia ni tafsir ni dia perlu pada masa ya. Tapi kita ambil yang mana yang rasa macam boleh kita kaitkan dengan isu semasa kita ni sesuai. Tapi kalau kita nak kupas betul-betul saya rasa satu ayat ni pun dah cukup kita kupas sampai pukul 12 malam. Panjang lebar Okey. Jadi kita ambil sambung Ali sambung ayat yang seterusnya, ayat kelima Ayat kelima Al-Mulk. Okey, ayat kelima Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Masya Allah. Ni Alif dah pergi lagu lain ni, tukar lagu lain pula ni. Tadi saya terfollow Ustaz punya tadi. Ni lagu apa ni? Itulah saya lagu tak tahu apa lagu apa ni. Nasib baik tak masuk lagu. Ini namanya lagu ni nama dia lagu dia macam nak bunyi Jiharkah. Jiharkah ni Nusantara ni suka, orang kita suka. Kalau kat Indonesia pun follower Ustaz pun ramai yang suka daripada Indonesia lagu Jiharkah. Dia bunyi saya dengar Ustaz. Ayat apa tadi? Apa dia tadi? Ustaz punya Jiharkah pula saya nak dengar. Okey, ayat apa tadi? Walaqad zayyana as-samaa. Okey. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين. Kalau imam baca subuh macam ni tidur separuh jemaah ni. Oh, memang tidur Ustaz. Saya pun dah nyaris satu. Ustaz bila ngaji saya tak berhenti senyum Ustaz. Sambung sikit Ustaz, sambung sikit. Okey. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kalau kita naik tinggi lagi kan. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Naik lagi. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Ayat ni bercerita tentang Allah Ta'ala dah bagi kepada kita, hantar kepada kita orang-orang yang berdakwah kita ke jalan Allah, kita ingkar, kita tak nak dengar perintah Allah. Seperti sekarang ni lah, warning dah datang pada kita, tak nak dengar lagi kita, dok buat dosa lagi, dok mengumpat, dok membawang orang, mengata. Cukup tak sempurna, mana yang disediakan untuk kita ni tak cukup. Nak kerja kita ni hanya nak komplain saja. Tak ada manusia yang sempurna. Ya, tukar A, bila dapat A, nak B pula, nak C pula daripada C. Sifat manusia ni tak puas. So kita kena reda apa yang ada yang diberikan pada kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. No comment. Al-kamalu lillah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita doa baik-baik kepada keluarga kita, kepada ayah kita. Kalau kita nak cari isteri yang salihah, Alif duduk seorang-seorang tak kahwin sampai bila? Betul tak Alif? Mana ada manusia, mana ada perempuan yang 100% tidak ada kesilapan. Orang perempuan pun sama juga. Kalau nak lelaki, suami yang salih, yang tak ada kesilapan 100%, memang duduk bujang sampai tua pun tak kahwin. Alif pun sama juga.
Kalau nak kawan, cari kawan yang baik bersama sekeliling Alif daripada kalangan artis-artis, nak cari abang-abang artis yang sempurna, memang semua abang-abang kita ada yang kekurangan, ada yang kelemahan masing-masing. Ambil yang baik daripada abang kita, tutup aib dia, ambil yang baik dia, insya-Allah kita boleh hidup di mana kita berada, kita akan ada ramai sahabat. Macam Alif lah, masya-Allah, ramai sahabat, ramai pada kalangan-kalangan yang follow Alif. Maknanya orang suka dengan kita, penampilan kita, dakwah kita. Ini satu perkara yang baik. Kalau orang nak cari kesilapan kita, memang kita manusia yang sering, yang bangun pagi sudah berdosa dah kita ni. Tak kira siapa. Maknanya kita ni manusia. Sebab tu kata, kita kena jadi hamba yang sentiasa memohon ampun kepada Allah. Dengan zikrullah. Apa zikrullah? Minta ampun. Ya ampun. Terjemah dia, astaghfirullah lah. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Kalau rasa tak nak astagfirullah biasa, berlagu lah. Kita nak, kan kita suka nak berlagu. Okey, kita berlagukan dia astagfirullah dan sebagainya. Jadi tadi Ustaz cerita patah balik tadi tentang lagu jiharkah. Okay. Lagu jiharkah ni Alif, dia saya cerita sikit buat lagu ya. Ramai yang suka lagu ni. Tapi dia tak tahu lagu apa. Dan ramai juga tak bila kita berazan lagu ni Alif. Okey. Kalau Alif pasang dalam YouTube, Ustaz punya YouTube, azan Upin Ipin. Azan Upin Ipin. Okey. Lagu azan Ustaz dalam kartun Upin Ipin, versi Ustaz bersama dengan Upin Ipin di surau Durian Runtuh. Tak wujud Durian Runtuh tu kan, tapi ada surau dalam kartun tu, namanya surau Durian Runtuh. Yelah, kampung Durian Runtuh dia. Kampung Durian Runtuh. Jadi Ustaz azan lagu jiharkah Alif. Nyanyi azan sikit Ustaz, Tapi tak ada azan subuh, azan lagu ni. Orang tidur tak datang. Dia mendayu sangat. Dia macam mengetek orang tidur. Putus-putus ni. Apa dia Ustaz? Sebenarnya ramai pada kalangan kita yang azan lagu jiharkah. Tapi saya tak menggalakkan azan lagu jiharkah subuh. Takut orang tak datang masjid. Dia bunyi mendayu, takut orang lagi dengar lagi tidur. Contoh dia. Contoh Ustaz, contoh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا Allah. Masya Allah. Itu azan. Azan pukul 10.30 malam bid'ah ni. Orang kata ni, orang Bilal mana yang azan bid'ah malam-malam buta ni, 10.30 azan ni dah. Bukan apa. Azan malam ni supaya orang confuse ya. Sebab dulu tak larang azan dah tak mau datang masjid. Ni azan juga. Ni dah rindu dah tu. Dah rindu nak ke masjid dah tu. Betul. Kepada semua followers yang sekarang tengah tengok ni, sebenarnya Alif sekarang dengan Imam Masjid Negeri Selangor, Ustaz Abdul Karim Al-Makki. Kita orang tengah santai-santai je Ustaz kan? Kita tengah mengaji. Ya, kita santai-santai ya. Al-Mum santai je ni. Ustaz tengah belanja sikit. Azan Ustaz, azan Mekah yang Ustaz yang Allah. Ustaz. Okey. Alif azan sikit Ustaz dah dengar. Alif azan Ustaz dah dengar. Alamak, Alif segan Ustaz. Apa? Ustaz cakap tak apa tu, saya terus rasa macam ni. Rasa macam nak tergelak terus. Kenapa? Kenapa Ustaz? Nervous? Okey, ambil dia. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Pendek tu. Lagu tu yang itu yang saya biasa azan dia tu Ustaz. Lagu tu betul dah, tapi Alif nak tambah lagi dia ada punya bunga-bunga lagi kat belakang tu. Kena tambah muka lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya azan Syekh Ali Mullah. Itu yang kita suasana kita, itu yang kita rindu ya tuan-puan. Maknanya azan Syekh Ali Mullah ni Alif perlu pada masa kita nak belajar azan ni. Sebab azan ni paling kurang sebab ustaz daripada kecil bersama dengan Syekh Ali Mullah. Alhamdulillah dah belajar, dah berlatih azan dengan ayah anda angkat ni daripada kecil lagi Alif. Jadi dah selalu ustaz lahir sebab ustaz lahir kat Mekah kan. Jadi ustaz belajar tahfiz dekat Masjidil Haram. Jadi sering dengar azan dan sebagainya. Ramai daripada kalangan kawan-kawan pun bukan semua boleh azan Mekah. Sebab ini sebenarnya anugerah kan. Dan kita pun, satu lagi saya nak bagi tahu kepada ibu bapa yang di luar sana. Sokongan ibu bapa terhadap anak, kejayaan anak ni sangat penting dengan puji-pujian. Jadi macam saya, ustaz dulu kalau balik daripada Masjid Haram, balik jumpa dengan Umi, Karim pandai azan macam Imam Bilal Masjid Haram. Umi kata apa? Karim pandai. Kita bila dipuji Alif, saya rasa hidung kita ni kembang, betul tak? Bila dipuji, hidung kita kembang kan? Bukan saja hidung kembang Ustaz, macam-macam kembang. Bukan, hidung kembang, okey? Hidung kembang. Kereta api boleh corner dalam lubang hidung tu. Dia punya terlalu kembang. Astagfirullahaladzim. Okey. Bukan boleh lalu kan, boleh corner terus. Ustaz nak cerita. Yang ni gambar Ustaz dengan Syekh Ali Mullah. Ketua Bilal Masjidil Haram. Ketua Bilal Masjidil Haram. Bukan bilik masjid kampung Ketua Bilal Masjidil Haram. Yang azan dia tu kalau kita dengar, cuba Alif pejam mata. Kita sama-sama pejam mata sekarang ni. Kita ambil feel Masjidil Haram. Walaupun Masjid Haram tak boleh masuk ni. Walaupun Masjid Haram nak pergi Mekah pun nak masuk tak boleh. Tuan, bayangkan Ramadan ni, harap-harap kita Ramadan tahun ini dapat kita dapat menunaikan umrah dan ibadah haji pada tahun ini. Amin. Doa-doa ya. Sebab sekarang ni, Mekah dan Madinah, pintu pagar dia dah tutup dah, tak boleh masuk dah. Hanya imam dengan staf dan noja dan pekerja sahaja. Bayangkan pekerja cleaner tu, untung mereka, mulianya mereka tuan. Kita yang VVIP nak pergi Mekah tak boleh. Bayangkan. Di sana cleaner yang duduk cleaner kat Masjidil Haram tu, dapat semayang belakang Syekh Sudais. Dapat semayang berjamaah 5 waktu di Masjidil Haram. Mulianya mereka Alif. Kita tak dapat pun macam tu. Sebab apa? Sebab inilah takdir Allah Ta'ala nak uji kita. Bukan dengan duit kita boleh pergi ya. Maknanya kita ada pangkat pun, ada apa pun sekarang pun, dah masjid pun tak boleh pergi dah. Dilarang dah. Kalau siapa pergi juga kena tangkap. Tengok masuk berita tadi kena tangkap. Beramai kena tangkap. Pasal memang arahan suruh semayang kat rumah. Ditutup, kita kena ingat dengar arahan. Jadi, kita sama-sama rasa suasana Masjidil Haram bersama dengan Syekh Ali Mullah. Ustaz nak bagi azan sikit saja. Kita ambil azan sikit je Alif. Tak boleh semua lah. Azan subuh boleh, azan subuh. Okay. Kalau semua pun tak apa Ustaz. Jangan subuh gajah, subuh syafi'i sudah. Subuh semayang awal-awal jangan qadha. Okey? Lepas rindu ni. Allahu Akbar. Okey, kita sama-sama pejam mata, terbang ke Makkahul Mukarramah, dengar azan Syekh Ali Mullah. Hayya 'alal falah. الصلاة
من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Allahu Akbar. Semua kita, saya yakin semua rindu suasana Masjidil Haram ya. Bila kita dengan ujian macam ni, semua ada yang menyesal, ada yang rasa macam kenapa aku tak pergi Mekah 2 kali setahun, kenapa ada yang tangguh-tangguh dan sebagainya. Inilah Allah Ta'ala nak uji kita. Jadi kita banyakkan doa ya, banyakkan doa. InsyaAllah Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Allah Ta'ala bukakan pintu umrah nanti insyaAllah. Ayo kita sama-sama beramai-ramai kita bertaubat di sana dan kita taubat pada sekarang ni, jangan tunggu lagi, taubat pada sekarang ni ya. Pintu taubat masih terbuka lagi. Dia orang kata semua pintu dah tutup sekarang ni. Pintu nak ke Mekah pun tutup, pintu masjid dah tutup, pintu restoran pun dah tutup, segala pintu dah tutup. Hanya pintu satu lagi yang belum tutup, Alif, iaitu pintu taubat belum ditutup lagi, Alif. Maknanya kita sama-sama dah kita bertaubat kepada Allah, masih lagi diterima doa kita, hajat kita, dan semoga Allah Ta'ala makbulkan segala doa kita insyaAllah, Alif. InsyaAllah. Sedih tak? Last kali Alif bila pergi umrah? Saya pergi dengan mak ayah saya kali terakhir 2018. 2018? 18 saya. Oh. Pergi Lepas tu sebelum tu dengan family, dengan isteri, anak-anak lah. Kali pertama saya pergi dengan isteri saya. Waktu tu isteri saya mengandung anak saya yang nombor 2. Sebab tu anak mengandung masa tu dah dekat 7 bulan dah, Ustaz. Lepas tu kita orang namakan dia Ariana Mecca, nama dia. Oh, masya-Allah. Ariana Mecca. Masya-Allah. Itulah. Dia pun bila keluar sampai sekarang dahi dia ada tanda lahir dekat sini. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Warna merah dia punya tanda dia dekat sini, anak saya. Nanti Ustaz nak pergi jumpa nanti insya-Allah, ya Allah. InsyaAllah. Kononnya bawa itulah mengaji suasana. Ya, betul. Ustaz, sekarang okeylah. Sebelum kita lagi berapa lama boleh ni Ustaz? Sebelum Ustaz punya Instagram ni. Biasanya sampai pukul 11 lah. Biasanya 11 lah, kita tak nak lah sejam setengah okeylah kan. Kita santai sejam setengah. Ali okey ke? Ali okey. Kita nak sambung sikit ke kita punya mengaji ni? Okey, ayat berapa sekarang ni? 5 Okey. Ayat ke-5 betul Ustaz? Okey. Allah, lupa dah lagu tadi. Macam mana lagu Syekh Mahmud tadi Ustaz? Allah walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Walaqad zayyana as-samaa'a. Alif jangan tekan atas za ya, biasa je. Walaqad za. ولقد زينا السماء. Zayyana. Situ nun ada sabdu kan? ولقد زينا السماء. زينا السماء. Tapi jangan lama ya, jangan lama. Zayyan. Dua je. ولقد زينا ولقد زينا
sama. Zayyanna atas nun tu alif kena dengung dua.